Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dah lama tak upload video di YouTube sebab tak ada idea nak upload video apa. Setiap video sebelum ini berdasarkan kisah-kisah seram yang benar, bukan rekaan. Kalau aku buat video kisah seram rekaan, pasti aku banyak mereka cerita-cerita. Lagi aku ada idea, aku buat plot kisah-kisah seram tu. Sebabkan cerita tu kisah benar, jadi aku dah tak ada cerita seram nak diceritakan. Namun tadi aku teringat satu kisah. Kisah ini terjadi pada beberapa tahun sebelum ini, iaitu kisah saya dan kawan saya meruqyah. Saya bukanlah peruqyah, tapi kawan saya yang peruqyah. Di masa itu, pada waktu jam 11 malam, saya dan kawan saya telah dipanggil seorang pakcik yang tidak jauh dari rumah kami. Rumah kawan saya yang pandai meruqyah tu tidak jauh dari rumah saya. Rumah dia seberang rumah saya. Jadi pada jam 11 tu, kawan saya telah mendapat panggilan dari seorang pakcik yang mendiami sekampung. Lepas itu kawan saya pun masa tu dia pun mengiyakan dia nak tolong anak kepada pakcik tu yang kerasukan. Masa tu dah jam 11.30 macam tu. Masa tu kawan saya dia call saya masa tu. Dia suruh saya menemankan dia untuk pergi ke rumah perempuan itu, di mana rumah perempuan itu tidak jauh daripada rumah kami, lebih kurang 5 minit hingga menggunakan kereta. Malam itu tak hujan, cerah. Masa tu pakcik tu dah sampai dekat rumah kawan saya, nak dekat pukul 11.30 macam tu. Bila dah sampai, mereka pergi rumah saya untuk menemankan kawan saya tu. Kawan saya dia ada ajak untuk mengurangkan histeria nikah perempuan itu kerasukan. Jadi masa itu kami tadi pergi ke rumah perempuan tu. Bila sampai ke rumah perempuan tu dah kelihatan lemah. Sebab bapak dia cakap dia dah berapa kali histeria. Namun masa kami sampai ke rumah tu, dengar cerita dari bapak dia, sebelum nak sampai ke rumah tu, anak gadis tu remaja, mungkin dalam umur 15 tahun macam tu, tiba-tiba dia histeria. Bila kami nak sampai, terus histeria dia hilang.
maksudnya jin itu tinggalkan badan dia. Jadi masa tu saya dan kawan saya turun dari kereta, dah sampai ke rumah tu, kami pergi masuk ke rumah. Masa tu saya baca bismillah, kawan saya tak tahu dah, saya tak dengar dia baca apa. Tapi masa tu kami masuk dalam rumah, duduk. Lepas tu kan saya bertanya ke bagaimana keadaan sebelum ini. Bapa dia cakap dia histeria, tapi bila kami dah nak sampai tu isteri dia hilang. Jadi masa tu kawan saya scan, dia meruqyah, baca ruqyah menggunakan surah dalam Al-Quran. Dia scan, dia dapati masa tu tak ada. Kalau kadus tu jin tu lari tinggalkan tubuh perempuan tu. Lepas tu kami tunggulah, kami saya dengan kawan saya tunggu tengok. Jadi perempuan tu pun semakin normal. Lepas tu kawan saya minta air, dia meruqyahkan air, baca jambit ke air tu. Lepas tu perempuan tu kembali sihat, kembali segar. Masa tu kawan saya adalah menasihat perempuan tu supaya banyakkan solat, banyakkan berzikir. Okay, sudah selesai semua tu. Masa tu malam tu nak dekat pukul 12 lebih macam tu, kami tunggu sebelum nak balik tu. Jadi kami nak bangun masa tu, bapa dia suruh jangan dulu, dia nak hidangkan kopi. Jadi kami minum sekejap. Tapi kawan saya masa tu dia perasan ada sesuatu dekat belakang rumah perempuan tu. Dia tengok ada bayang-bayang hitam masa tu. Jadi kawan saya cakap benda tu ada dekat luar lah. Sebab mata kawan saya ni dia boleh tengok benda-benda macam tu. Saya masa tu ada rasa gementar. Tapi kawan saya masa tu cakap kawal perasaan, baca doa berdinding 3 kul. Masa tu saya baca. Okay, dah selesai semua, kami kembali. Dah tengok perempuan tu okey. Jadi pakcik tu tadi hantar kami balik lagi lah, pergi rumah. Masa tu dah nak pukul 1 dah. Sampai dekat rumah, kawan saya dia balik ke rumah dia, dan saya pula balik ke rumah saya. Dia hantar pakcik tu tadi. Okay, ceritanya kisah dia macam ni. Mula saya nak pesan, kalau nak pergi meruqyah tu kita mesti pagar diri dulu, takut benda itu ikut kita. Sebab ruqyah ni kita macam pergi berperang, sebab kita menghadapi mereka. Malam tu pukul 2, pukul 3 macam tu kan, masa saya tidur dekat ruang tamu, tiba-tiba ada dengar bunyi anjing guk macam tu. Tak tahu nak cakap apa menyala. Anjing itu tak berhenti menyala di depan rumah saya dan di depan rumah kawan saya. Masa tu saya dah tahu dah, saya dah dapat insting dah. Saya rasa mesti benda perempuan tu dia macam nak balas dendam lah. Yang pelik, dia serang saya. Kawan saya dia tak berani nak serang, tapi tak boleh dah sebab kawan saya tu dia ada pendinding, dia ada kodam. Satu benda tu masa saya tidur, tiba-tiba saya macam kena himpit. Apa nama tu?
macam kena tindih. Saya pejam mata macam kena tindih. Lepas tu saya lawan, saya bangun lagi. Lepas tu saya tidur lagi. Tiba-tiba dia tindih lagi sampai jam pukul 3 pagi ke. Lepas tu saya teringat nak baca Ayatul Kursi. Masa baca Ayatul Kursi tu dia tak dapat lagi nak tindih. Lepas tu sampailah subuh. Lepas tu saya pun solat subuh. Tidur pun sekejap sebab benda tu kacau kan. Memang seram lah sebab benda tu dia ikut balik rumah. Kawan saya pun ada pesan sebelum nak pergi ruqyah, dia suruh baca Ayatul Kursi 3 kul dulu. Cuma satu kami pergi tiba-tiba, jadi saya tak sempat nak baca 3 kul yang dan tak sempat nak ambil wuduk. Sebenarnya saya ambil wuduk. Kalau tak, benda tu takkan ikut. Kalau saya ambil wuduk baca 3 kul, mesti benda tu tak dapat ikut. Dia kan takut lah sebab Ayatul Kursi kan. Sebab ada hadis syaitan pernah ajar sahabat Rasulullah SAW. Syaitan ajar pendinding dengan Ayatul Kursi. Okey, masa hari itu, satu saya pas kejadian tu saya tak berani lah nak ikut dia nak meruqyah. Takut macam tu lah benda tu ikut balik rumah kan. So, kita belum cukup pendinding. Okey, itu saja cerita saya, cerita seram. Taklah seram sangat kan. Kalau ada orang yang melihat video saya ni, kalau cerita saya seram, kalau korang tengok, korang hati cerita saya, kalau sudi komen seram, kalau tak seram komen tak seram, kalau tak faham komen tak faham. Korang kritik lah, apapun saya akan terima. Sebab saya lama dah tak buat video, jadi saya terasa kaku nak bercerita. Okay, itu saja kisah seram saya. Nak cakap seram tak seram lah, tapi kalau kita mengalami situasi itu sendiri barulah terasa seramnya. Okey, jangan biarkan diri anda diserubungi mistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendinding diri, bacalah zikir pagi dan petang, iaitu sebelum salat subuh baca 3 kul, dan selepas asar baca 3 kul. Itu dah zikir pagi dan petang untuk mendinding diri daripada gangguan syaitan dan sihir. Okey, itu saja dari saya. Jumpa lagi.